Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Hari ini sepatutnya saya buat live untuk menerangkan isu 90 juta yang sedang dimainkan semula oleh Kem Anwar untuk mengelirukan pendengar, pembaca dan sebagainya. Jadi saya nak buktikan, saya nak rungkai sebenarnya apa yang saya buat, pembongkaran dengan terperinci isu 90 juta itu, dan saya ingin menunjukkan bahawa PAS sebenarnya tidak bersalah dan ianya satu penipuan dan siapa yang terlibat. Mengejutkan jugalah, termasuk laporan-laporan yang saya buat kepada SPRM dan polis. Tetapi hari ini saya terpaksa buat satu rungkaian yang lain, dan isu 90 juta ni saya akan tunda ke esok, kerana selagi ada isu berbangkit, selagi itulah saya akan rungkai isu berbangkit. Dan isu yang saya nak bawa hari ini menarik sebab saya nak guna ni sebagai satu contoh untuk buktikan bahawa propaganda yang sedang dimainkan oleh pelbagai pihak. Baik. Dan isu yang saya maksudkan ialah semalam, kalau saudara-saudari tahu, berlaku satu pembongkaran. Kononnya ada satu surat oleh Lim Guan Eng, di mana surat ini telah di Mahathir ada letak nota dia. Apa nota tu? Apa tanda tangan itu? Kononnya Lim Guan Eng ni, kita dah tahu Lim Guan Eng memang sebelum ni dah tular ada satu surat dari Lim Guan Eng kepada Tommy Thomas. Sepintas lalu ia berkait dengan perbincangan antara Lim Guan Eng dan Tommy Thomas dan MACC berhubung seorang tycoon, di mana tycoon ini akaun dia telah dibekukan kerana didakwa ada melibatkan transaksi yang berkait dengan skandal 1MDB ataupun 1MDB. Jadi surat ini adalah berkait dengan permintaan Lim Guan Eng kepada Tommy Thomas selaku Peguam Negara, dan pada ketika itu Lim Guan Eng adalah Menteri Kewangan. Jadi ia berkait dengan permintaan untuk menyahbekukan akaun tycoon itu. Dia macam meminta pertolongan lah. Jadi timbul pula dakwaan ada salah guna kuasa, sebab Lim Guan Eng pada ketika itu bergelar seorang menteri, khususnya Menteri Kewangan, dan Tommy Thomas bergelar Peguam Negara. Maknanya timbul dakwaan bahawa Lim Guan Eng telah mempengaruhi keputusan Tommy Thomas untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak berlaku, kerana dana yang di tycoon tu, akaun dia, dana yang pihak tertentu, MACC dan sebagainya, cuba untuk dapatkan balik, tidak diperolehi dengan sepenuhnya. Itulah dakwaan-dakwaannya. Jadi yang itu kalau nak disiasat, silakan, saya sokong siasat. Ya, saudara-saudari yang dah lama dengan saya tahu benda-benda macam ni, kalau nak siasat, saya sokong. Tetapi semalam timbul dakwaan baru. Ada lagi satu cerita berkenaan surat Lim Guan Eng. Surat yang tadi, surat yang ni surat, di mana ada satu nota dari Mahathir yang kononnya Mahathir menyatakan dalam nota bertulis atas surat Lim Guan Eng bahawa tycoon ni tidak harus dipersalahkan, dan kononnya ada tanda tangan Mahathir dan satu cop, kononnya cop Perdana Menteri. Baik, saya berhenti takat itu dan saya nak ceritakan sesuatu. Isu ataupun praktis ataupun gejala, whatever you want to call it, memberi recommendation, memberi sokongan kepada satu permintaan, satu rayuan, satu permohonan dan sebagainya oleh mana-mana pihak, ya, apabila pihak ni pergi ke menteri atau timbalan menteri atau setiausaha sulit menteri berkenaan untuk meminta sokongan pada satu surat untuk tujuan-tujuan permohonan, tujuan-tujuan rayuan dan sebagainya, adalah perkara biasa dan tidak menyalahi undang-undang. Nombor dua, perkara ini dah berlaku semenjak zaman BN, berlaku pada zaman PH, duk berlaku law ni. Tapi bukan sifat saya untuk bongkarkan, dan saya akan terangkan mengapa. Tapi dah berlaku zaman BN,
berlambak. Hari-hari ada isu ni, zaman PH dan zaman PN. Ya, memang benda ni ada grey area. Sebab ada orang boleh argue bahawa satu-satu nota yang ada pada surat itu boleh mempengaruhi atau memberi tekanan kepada pihak yang nak buat keputusan. Contohnya, tanda tangan Mahathir mungkin beri tekanan kepada Tommy Thomas untuk buat keputusan. Tapi it's a grey area. Dan disebabkan grey area, di dalam mahkamah benda tu boleh dipertikai. Tetapi it's still not against the law. Cuma dalam kes-kes tertentu, benda tu boleh ditimbulkan oleh pihak pendakwaan atau pihak pembelaan dan sebagainya. Okey. Okey. So, benda ni dah berlaku dan pihak yang ataupun pihak-pihak yang membuat pembongkaran semalam sebenarnya dah tahu benda ni. Jadi bila dia petik yang ini, something is wrong. Dan saya akan jelaskan why something is wrong. Okey, tapi itu kita simpan dulu. Now, saya nak ceritakan sesuatu, pengalaman saya ya. Di sekitar tahun 2008, 2009, saya ni memang seorang saintis. Jadi saya ni gila sikit dalam bidang sains. Kebolehan saya. Bukan nak cakap besar ni. No. Pada ketika itu saya kenal nak kata rapat tak, tapi kenal betul dengan Datuk Hamzah Zainuddin. Dan ada 2, 3, 4 kali berurusan dengan Datuk Hamzah Zainuddin. At that time lah, he's a very nice man. Saya tak ada apa-apa against Hamzah Zainuddin, to be honest with you. So pada ketika itu, saya ada buat satu penemuan teoretikal yang tidak ada di dunia ini, iaitu bagaimana menghasilkan plastik yang boleh dikomersialkan dan diguna pakai oleh orang biasa, yang plastik yang tahan daripada minyak sawit. I know how to do it. Saya tahu macam mana nak buat. Sehingga kini memang ada orang 1-2 kejayaan sini sana menghasilkan polimer daripada minyak sawit. Tetapi penemuan-penemuan itu is not really tak boleh betul-betul sampai ke mass production. Dia tak solid, dia tak stable dan banyak isu lain, dan bukannya commercial plastik. Baik. So saya dah ada, saya tahu cara nak buat. Dan apabila kita boleh hasilkan plastik daripada minyak sawit, plastik itu semestinya tak semestinya, berkemungkinan besar biodegradable. Maknanya boleh diuraikan oleh organisma-organisma dalam tanah ataupun cacing-cacing tanah ataupun kombinasi cacing tanah, organisma tanah, semut dan sebagainya, bakteria dan sebagainya. So saya nak dana untuk, so saya bukannya nak korek dana, orang kata. Ini saya genuine. Saya nak dana untuk tubuhkan satu lab. Dan pada masa tu hubungan saya dengan USN tu memang baik, sebab saya buat degree master dan dah lama dengan USM lah pada ketika itu. So saya nak bawa research ni, collaborate dengan USM dan sebagainya untuk jimatkan kos. Jadi dalam beberapa pertemuan dengan Hamzah, dalam satu pertemuan tu saya membentangkan benda ni. Sebab sebelum tu saya pernah berurusan dengan Hamzah dalam projek Cantas. Tapi akhirnya saya tak buat lah, saya tak dapat lah. Cantas iaitu untuk menggantikan sabit untuk mencantas buah kelapa sawit. Saya timbulkan satu cara yang menggunakan mesin, ya, motorized cantas mesin. Dan benda tu tak jadi. So in the end saya bawa benda ni lah. So pada masa tu saya diberi cadangan, why not bentangkan benda ni dan minta collaboration dan dana daripada MPOB, Malaysian Palm Oil Board. Jadi saya setuju. Bukannya minta banyak pun, sebab nak buat lab, nak buat R&D untuk hasilkan benda tu, kemudian timbulkan IP, kemudian seterusnya lah. Jadi saya setuju. Dan
saya utuskan satu surat kepada pengarah MPOB. Pada masa tu doktor lah, dia bergelar doktor, dia kemis, dia Cina, tapi nama dia saya lupa. So very nice lady. Hamzah pun banyak menolong. Dia ada letakkan nota pada surat tu, sokongan. Benda ni perkara biasa. Apa saya buat? Akhirnya surat tu sampailah kepada pengarah tu. Dan kemudian saya buat pembentangan di MPOB bersama partner saya, business partner saya. Dan ada satu panel di sana. Panel ni semuanya doktor, PhD, semuanya pakar-pakar chemistry dan apa tu, what not lah, dalam bidang sawit. Dan di MPOB tu ada makmal-makmal untuk buat research kelapa sawit. Mereka hasilkan sabun, mereka hasilkan ini, mereka hasilkan itu. Jadi saya bentangkan benda ni. Dan kemudian memanglah biasa pembentangan begini, kita akan ditembak. Lepas tu saya lawan balik. Akhirnya berjaya buktikan bahawa I know what I'm saying. Dan saya ingat lagi pengarah MPOB tu beritahu, it is one of the most interesting presentation she has ever seen. Dia memang tertarik. Dan kemudian saya juga dibawa tour ke dalam makmal-makmal di dalam MPOB untuk melihat sendiri research yang dibuat di sana yang tidak ditunjukkan kepada orang ramai. Dan saya diminta, kalau boleh apa-apa yang you boleh fikirkan boleh guna pakai di sini untuk kurangkan kos. Jadi benda nampak positif, tapi akhirnya saya tak dapat dana dan saya terima baik. Sebab saya bukannya businessman, saya cuma nak cubalah dapatkan dana supaya benda ni boleh direalisasikan. Jadi bila tak dapat, saya terima baik. Saya terima email ke surat daripada, I cannot remember her name, Dr. Chu ke apa, I lupa. Tapi duka citanya benda ni tak terjadi, saya terima baik. Tak ada apa, tak ada masalah. Now, apa yang terjadi, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah walaupun ada nota daripada Hamzah, itu hak dia. Dia cuma berikan sokongan. Dia bukannya pakar minyak sawit. Tapi adalah biasa bagi menteri beri sokongan sebab MPOB di bawah dia. Tapi akhirnya keputusan dibuat oleh pengarah dan dia tidak setuju atas sebab-sebab tertentu. Mungkin kos, mungkin saya rasa kos lah, ya, kos. Dan ada complication lain sebab negara kita sebenarnya ditekan oleh the world kan, WHO dan few other bodies kan. Mereka sebenarnya bias terhadap negara kita. Mereka tak nak, mereka guna alasan minyak sawit ni adalah satu bahan makan, menjurus ke arah makanan. Jadi benda ni tidak boleh digunakan untuk perkara lain kerana ia akan deprive the research ataupun perkembangan ke arah makanan. Okey, dia guna alasan-alasan pelik begini. Jadi semata-mata sebab mereka nak lumpuhkan sikit lah, bukan banyak lah, industri sawit kita. Sebab mereka nak promote minyak soya dan sebagainya. Tapi itu lain. Pokoknya saya pernah minta, saya pernah dapat nota tu, tanda tangan Hamzah Zainuddin, and there is nothing wrong. Hari ini Hamzah bergelar menteri, timbalan menteri, setiausaha sulit menteri, beri sokongan. Ni perkara biasa. Baik. Jadi bila timbul dakwaan tu, pertama saya lihat pembongkaran semalam cacat. Okey, tapi saya tak kata betul tak betul. Mungkin mereka nak bongkarkan dalam peringkat itu adalah permainan biasa. Mungkin itulah pembongkaran dia. Apa pun, nombor satu is a non-issue. Nombor dua, ada tiga aspek saya nak bincang di sini. Nombor dua, kalau kita lihat surat Lim Guan Eng yang dibongkarkan, saya lihat dia bongkarkan hanya di hujung bawah yang ada tanda tangan Lim Guan Eng. Kalau nak bongkar sebiji. Kita nak tahu surat itu ditujukan kepada siapa. Adakah surat Lim Guan Eng ditujukan kepada Tommy Thomas tapi Mahathir beri nota sokong? Atau adakah surat Lim Guan Eng itu ditujukan kepada Mahathir, dialamatkan kepada Mahathir dan Mahathir cakap sokong? Dan apakah kandungan surat Lim Guan Eng itu? Ini tidak, tanda tangan pun tak nampak clear. Ada sikit dan cuma nampak nota tu. Jadi sama ada pihak yang membongkar tak faham pentingnya untuk bongkar surat tu, termasuk siapa dialamatkan,
supaya kita boleh lihat kandungan. Mungkin it is talking about something else, dan Mahathir kata Tycoon tu tak perlu dipersalahkan. Kita nak tahu Lim Guan Eng cerita apa dalam surat itu. Okey. Surat itu yang ada nota tu, dia hanya tunjuk bahagian bawah nota tu. Dan ianya bukannya sama dengan surat yang Lim Guan Eng tulis kepada Tommy Thomas, kerana surat yang ditulis oleh Lim Guan Eng kepada Tommy Thomas, penghujung bawahnya perkataannya lain, bahasanya lain, adalah bahasa Inggeris, yang itu adalah bahasa Melayu. Jadi we don't really know ada isu ke tidak. Itu satu. Kita tak tahu dialamatkan surat tu kepada MACC ke, kepada Mahathir ke, kepada Tommy Thomas ke, ataupun dia kebetulannya menceritakan benda lain dan ada nota Mahathir. So kalau itulah dikatakan pembongkaran, ia adalah satu pembongkaran yang cacat dan buruk. Okey. Nombor 2, saya nak bawa perhatian saudara-saudari. Nombor 2, sorry, balik pada surat tu. Kita tak tahu sama ada surat itu benar-benar diberikan kepada Tommy Thomas. Tapi biar lazimnya kalau seorang nak letak sokongan, dia tahulah surat tu akhirnya, walaupun contohnya saya tulis surat kepada Hamzah Zainuddin, dan Hamzah Zainuddin tulis nota kepada dalam surat saya, semestinya Hamzah tahu bahawa surat tu akhirnya saya akan bawa kepada MPOB. Kalau tidak, buat apa letak nota sokongan? So sama juga. Kalau andai kata betul apa yang dibongkarkan, iaitu surat Lim Guan Eng, katakan sebab kita tak tahu, katakan ditujukan kepada Mahathir dan dia cerita berkenaan dengan hasratnya untuk minta Tommy Thomas bekukan akaun dan sebagainya, dan Mahathir beri nota sokongan, semestinya dia tahu bahawa surat ni akan diberi kepada Tommy Thomas. Tapi sebenarnya kita tak tahu semua tu. Okay, because we don't even see the letter. Okay, tapi andai kata sudah semestinya Mahathir tahu bahawa ianya akan diberikan kepada Tommy Thomas. Baik. Nombor 3, saya nak bawa perhatian saudara-saudari kepada satu kes, iaitu kes melibatkan SRC International yang sedang berjalan di mahkamah. Now, saya tak nak sentuh kes itu sebab kes sedang berjalan, jadi saya cuma nak terbitkan fakta-fakta yang dah disebutkan di dalam mahkamah. Kes itu saya setuju, saya tak setuju, saya tak nak cerita. Tapi ada satu aspek kes tu saya setuju, iaitu pihak pendakwa raya tiba-tiba bawa keluar satu surat. Surat itu, tak silap saya, bulan Jun, 11 Jun 2011 or something like that lah. Surat itu sebenarnya diutuskan oleh pengarah SRC pada ketika itu. Okey, iaitu Nick Faisal Arif Kamil. Pengarah SRC International pada ketika itu iaitu Nick Faisal Arif Kamil. Nick Faisal utus surat itu kepada Mahathir. Nick Faisal tanda tangan surat itu dan kepada Najib. Dia tanda tangan surat itu dan surat itu dialamatkan kepada Najib. Berhubung satu pinjaman 3.9 juta ke berapa ke, I lupa, yang SRC nak memohon daripada KWAP. Jadi SRC International ni dia nak satu pinjaman berapa juta daripada KWAP, dan Nick Faisal adalah pengarah SRC pada ketika itu. Dia mengutuskan satu surat kepada Najib di mana dia menceritakan perihal benda tu, dan di atas surat itu ada nota Najib yang sokong. Okey, benda tu ditimbulkan oleh pendakwaan. Peguam Najib, yang ini yang saya setuju, ini sahaja saya setuju. Peguam Najib, Farhan, dia berhujah dua perkara penting. Perkara pertama, dia kata the court should not be influenced by the court of public opinion. Maknanya court of public opinion ni mahkamah pendapat umum. Maknanya pendapat umum lah, sebab di media sosial, di kedai-kedai kopi umum ni, dia beremosi. Dia seolah-olah hakim yang hebat. Dia akan buat andaian-andaian berdasarkan emosi. Kadang-kadang dia taksub dengan pemimpin ke apa. Dia buat keputusan dia sendiri. Jadi dia kata mahkamah tidak harus dengar apa yang orang cerita kat luar. Ini betul. Kedua, dia kata apa pun tertulis di sana, akhirnya keputusannya adalah pada lembaga
KWAP yang berkait dengan pinjaman tu. Jadi mereka yang buat keputusan dan mereka tidak seharusnya dibebani oleh apa yang nota yang tertulis. Itu juga betul. Ya. Kalau jumpa menteri setakat dia beri pendapat, okey, itu juga dia tak seharusnya dibebani. Okey. Walaupun dia menjawat jawatan Perdana Menteri. Saya setuju. Okey, saya nak menarik perhatian kepada kumpulan-kumpulan penyokong di sekitar Najib, orang-orang di media sosial ni, kumpulan-kumpulan yang menyokong DS Najib. Oh, betul Farhan, betul. Apalah pendakwaan ini, dia keluarkan surat ni, itu tak ada apa, tak jadi isu, perkara biasa. Ini memang berlaku di BN apa semuanya sokong. Ini perkara bodoh nak bawa. Kumpulan-kumpulan sama hari ini, apalah Mahathir salah guna kuasa, apalah dia boleh kuat ni, oh dia ni Tommy Thomas simpan dalam poket. Nampak? Logik sama. Sebab dalam isu itu saya setuju dengan Farhan. Ini bukan saya nak masuk campur kes, no. Saya cuma timbulkan fakta kes. Dan saya setuju dengan, peribadi saya setuju dengan Farhan. Nah, saya nak beritahu semua, okey, dalam perjuangan jangan hipokrit. Sebab sama juga, Mahathir juga bergelar bekas Perdana Menteri, dia juga letakkan satu nota, andai kata dia letak, sebab kita tak tahu sebenarnya benda ni palsu ke benar, sebab pendedahan tu cacat. Tapi andai kata benar, biar esok pun keluar pendedahan yang lebih lanjut, lebih sempurna, keluar surat tu dan sebagainya, it is a non-issue. Kemudian bila saya hujah begini di dalam satu grup Telegram dan juga satu grup WhatsApp, bila saya hujah begini, mereka spin, mereka dah sangkut. Grup sama ni, masa Najib, oh ni apalah dia pernah bawa surat ni, bila Mahathir, oh Mahathir dah salah guna kuasa. Tapi bila saya terbitkan benda ni, mereka cuba spin. Mereka tahu mereka tidak boleh serang saya ejen Mahathir, sebab benda tu saya dah cantas lama dah. Sebab saya ni jenis suka ceritakan kebenaran. Jadi mereka tak guna itu benda tu lagi. Dia pertimbulkan retorik baru. Sekurang-kurangnya Najib didakwa, Mahathir tak didakwa. Sekurang-kurangnya Najib berani, dia didakwa. Minta maaf, Najib bukan didakwa sebab surat itu. Najib didakwa sebab salah guna kuasa atas isu-isu yang melibatkan tuduhan salah guna kuasa, tuduhan gubahan wang haram dan sebagainya. Dan kebetulan isu surat tu timbul sebab ia jadi modal, bahan makanan pendakwaan. Dia bukannya didakwa atas isu surat tu. Jadi bila dah sangkut, bila dah terperangkap, mereka spin. Sebenarnya benda ini non-issue. Itu yang saya maksudkan propaganda. I don't care. Sebab dalam isu Najib ni, dalam perbicaraan dia ni, saya tak nak sentuh. Tapi dalam isu surat tu, saya setuju dengan peguam dia. Saya pernah tulis berkenaan dengan benda tu. Apa bezanya isu ni? Nak saya jadi hipokrit? Orang sekarang dah terdesak. Okey, saya berhenti takat tu. Dan inilah pengumumannya saya nak buat. Bila saya kata orang terdesak, saya dah buat beberapa pengumuman berkenaan dengan Perikatan Nasional. Dan hari ini timbul satu gambar menunjukkan dia ni tengah sign satu dokumen. Lepas tu statement daripada Taqiyuddin sekian-sekian apa semua. Korang dah bergelar menteri, tak payah nak gunakan strategi benda tu. Bila dah sampai masa, bila semua dah setuju, tak payah nak viralkan gambar. Itu adalah bad strategi. Bila dah semalam saya dah puji PAS sebab keluarkan statement dedikasi dengan Perikatan Nasional. Sekarang kita cuma nak tahu bila nak rasmikan Perikatan Nasional sebagai entiti berdaftar sebagai satu parti melibatkan UMNO, PAS, PPBN.
baru cerita agihan kerusi. Okey, itu saja kita nak tahu. Okey, sehingga kita berjumpa esok, saya akan rungkai isu 90 juta. Pastikan anda berserta saluran Telegram saya, link di bawah, dan juga YouTube saya, Regi J. Siri Taudin. 2-3 hari ni saya tak upload di YouTube, saya akan mula upload kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia.